Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan maksudnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku Muhammad, wahai Muhammad, apabila hamba-hamba aku ni, kita semua hamba Allah ni tanya tanya kepadamu, tanya kepadamu, tanya tentang akulah, maka jawablah bahawasanya aku A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح قلوبنا للعلم واشرح صدورنا للعلم وافصح لساننا للحفظ وارزقنا لعمله. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah hati kami untuk ilmu, lapangkanlah dada kami untuk ilmu, fasihkanlah lisan kami untuk menghafaz, dan rezekikanlah kami untuk mengamalkannya. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah izinkan kita untuk bersama-sama menunaikan solat sunat tasbih di hari yang berbahagia, bulan Ramadan, ya. Hari ini 19 Ramadan. Mungkin ada yang tertanya-tanya beberapa fadilat bila kita mengerjakan solat sunat tasbih, ya. Walaupun seringkali dah saya terangkan dalam beberapa siri, mungkin di sini dah terangkan secara sepintas lalu, ya. Tetapi hari ini bolehlah kita membawa sedikit sebagai permulaan. Tajuk kita hari ini tazkirah, bukan ceramah. Kalau ceramah 2 jam lagi. Tazkirah sekejap je. Keampunan ku pohon, betul? Keampunan ku pohon. Ini bukan lagu raya. Pulanglah, bukan. Jadi hari ni kita nak cerita keampunan Allah itu yang kita nak sangat, yang kita minta sangat, ya. Kita mulakan dengan solat sunat tasbih. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak Surau An-Nur Taman Mas yang diketuai oleh ketua muslimat kita, dan juga barisan AJK-nya, tak jemu-jemu mengimarahkan surau, memberi semaksimal mungkin pengisian kepada jemaahnya. Beruntunglah antum semua yang duduk sini, alhamdulillah, ya. Sebenarnya itu rezeki juga, Allah telah tempatkan kita pada tempat yang elok, alhamdulillah, rezeki juga, ya. Sedikit keistimewaan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kepada bapa saudara baginda, iaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dengan maksudnya, saya baca maksudnya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abbas bin Abdul Muttalib, dengan maksudnya, wahai Abbas, ini bapa saudaraku, dia cakap, apakah engkau suka, apakah suka bila aku berikan kurnia kepada engkau, macam hadiah kepada engkau, beri hadiah istimewa, aku ajari 10 macam keistimewaan yang mana jika engkau membuatnya dihapuskan oleh Allah bagi engkau 10 macam dosa, baik yang terdahulu maupun yang sekarang, yang sudah lama maupun yang baru, yang tidak disengajakan maupun yang disengajakan, yang kecil maupun yang besar, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Ini Nabi cakap. Maka Nabi menyebut bahawa buatlah 4 rakaat solat sunat tasbih seperti yang kita buat tadi. Habis. Itu adalah fadilat, masya-Allah, bila kita menunaikan solat sunat tasbih. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Mungkin ada juga yang tertanya-tanya,
Apakah maksud doa yang panjang yang Ustazah baca tadi? Allahumma inna nas'aluka taufiqa ahlil huda wa a'mala ahlil yaqin sampai akhir tu. Saya bacakan maksud dia senang. Ya Allah, kami memohon darimu taufik seperti golongan yang mendapat petunjuk. Kita doa pada Allah, ya Allah, kami mohon. Saya baca tadi untuk ramai. Allahumma inna nas'aluka untuk ramai. Jadi ini kalau tak dapat baca tadi tak apa. Dah aminkan aku kan? Kan? Okay. Jadi kita mohon pada Allah, ya Allah, kami bermohon darimu taufik dari golongan yang mendapat petunjuk. Satu. Nombor dua, ibadah daripada golongan yang yakin. Ibadah golongan yang yakin. Kita minta juga dengan Allah. Yang ketiga, kami memohon ketulusan golongan yang bertaubat. Kita taubat, kita nak taubat tu macam orang yang tulus bertaubat kepada Allah. Macam mana? Kan? Nanti kita bawa sikit cerita Nabi Adam AS. Macam ni baginda bertaubat. Baik. Kemudian kita mohon pada Allah keazaman golongan yang sabar. Dan kita mohon pada Allah kewaspadaan golongan yang takut. Orang takut pada Allah ni waspada sangat. Cakapnya waspada, makannya waspada, perilakunya berwaspada, semua waspada belaka. Dan kita mohon pada Allah pengharapan golongan yang tekun beribadah kepada Allah. Kita mohon pada Allah peribadatan golongan yang wara'. Kita mohon kepada Allah kebijaksanaan golongan yang berilmu sehingga menjadi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita minta tu semua supaya kita rasa takut dengan Allah. Kalau kita cakap takut Allah, takut tak Allah? Semua jawab takut. Kan? Takut. Tapi takut kita tu takut nak takut yang golongan yang benar-benar takut dengan Allah macam tu. Dapat rasa takut tu macam golongan yang benar takut dengan Allah, yang mana bila baca sahaja ayat Allah disebut saja nama Allah, maka bergetarlah jiwa dia. Bila sebut nama Allah bergetar jiwa. So kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali, dua kali, tiga kali, sampai 10 dah berasa tak? Dah berasa. Tadi 300. Sampai ke akhir tu, masya-Allah. Jadi kita telah manfaatkan 1 jam yang awal tadi dengan bertasbih, dengan bertahmid, dengan bertahlil dan juga bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah pandanglah kita. Bukan nak kata 300 tu dah macam kita dah buat stok dah, setahun ni kita relax jelah. Bukan gitu. 300 ni adalah permulaan, muqaddimah kepada beberapa ratus ribu yang lain, insya-Allah. Kita mohon pada Allah begitu. Baik, sambung. Untuk mengulas tajuk keampunanmu ke pohon, keampunan Allah itu kita nak pohon. Baik. Saya nak bawakan satu hadis sahih yang berkaitan dengan pengampunan Allah di bulan Ramadan. Baik, disebut oleh Nabi SAW, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW telah bersabda, dalam bahasa Arab ni saya bacalah, anna Nabi SAW sa'id al-minbara faqala amin amin amin, qila ya Rasulullah innaka sa'idta al-minbar faqulta amin amin amin, faqala inna Jibril alaihi salam atani faqala man adraka syahra ramadana falam yughfar lahu fadakhala an-nar faab'adahu Allah, qul amin, faqultu amin, wa man adraka abawahi aw ahaduhuma falam yabirra huma famata fadakhala an-nar fa'adahu Allah, qul amin, faqultu amin, wa man dhukirta indahu falam yusalli alayka fa'abadahu Allah, qul amin, faqultu amin. Maksudnya apa? Ketika Nabi SAW menaiki mimbar, ini mimbar ni, mimbar. Tapi jangan bayar mimbar masa tu macam ni. Saya tak tahulah mimbar macam mana ya. Naik mimbar ni contoh mimbar. Bila Nabi naik mimbar,
Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda amin, amin, amin 3 kali. Ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat. Ya, yang mana hadis tadi diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya. Apa yang sahabat tanya, wahai Rasulullah, apabila engkau menaiki mimbar tadi, engkau telah berkata amin, amin, amin. Kalau kita lah naik satu tangga kat rumah kita, amin. Kenapa mak? Tu naik tu lagi, amin. Kenapa mak? Macam tu lah kan lebih kurang. Tapi ni tanya Nabi, Nabi dapat wahyu, kita tak dapat wahyu. Baik. Maka Rasulullah SAW bersabda, Nabi beritahulah, sesungguhnya Jibril alaihissalam telah datang kepada aku. Lalu dia, Jibril berkata, barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan baginya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka serta dijauhkan dari rahmat Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibril kata, katakanlah wahai Muhammad, amin. Nabi pun cakap, maka aku katakanlah amin. Faham? Allah Akbar. Ni bulan Ramadan. Nak ceritanya bila masuk bulan Ramadan, dah jumpa dengan Ramadan, jumpa Ramadan sebulan ni. Sebulan dah jumpa dah, berlalu Ramadan, berlalulah sudah Ramadan. Itu lagu raya. Kita cerita berlalu Ramadan ni, dia kata tak dapat pengampunan Allah. Maka kata Allah, dia akan dimasukkan ke dalam neraka serta dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasa macam pedih rasa dengar kan? Takut kan? Takut. Jadi Jibril arahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad, amin. Nabi pun cakap amin. Yang kedua, dan barang siapa sempat dengan kedua orang tuanya, sempat pada dulu sampai sekarang, sempat. Ini cerita pasal dalam kita suasana sekarang ni, kita pernah lu bersama dengan ibu kita, ayah kita, kedua ibu bapa tadi tu, ya, pernah, ya. Dan mungkin ada yang dah meninggal dunia. Nak cerita ni, kalau pernah bersama dengan orang tuanya tetapi tidak pernah berlaku baik kepada mereka, tak pernah buat baik, walau sekejap cuma, contoh, tak nak buat baik, kemudian meninggal, dia meninggal, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka serta dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Jibril, katakanlah wahai Muhammad, amin. Maka aku katakan amin. Maknanya, kalau tak ada buat khidmat langsung untuk orang tua kita, mak ayah kita, kalau masa dia hidup tak buat langsung khidmat, sama ada kita meninggal dunia ataupun ibu bapa kita tu yang meninggal dunia, tak sempat kita buat baik langsung pada dia. Tak nak cakap benda yang elok, zaman sekarang senang, telefon, paling tidak telefon. Assalamualaikum mak, apa khabar, makan apa tadi, kan? Itu pun dia dah gembira dah, macam dapat emas satu beg kan. Dia seronok dengan suara anak dia. Kalau kita telefon kan, suara kita layan sikit, serak sikit, demam ke, dia tahu. Dia punya dapat kesan anak dia. Masya Allah, kegembiraan dia bila dengar suara anak dia gitu. Jadi telefon, itu kebaikan juga tu, ya. Baik, sambung. Jadi kalau tak nak buat langsung baik dekat ibu bapa tadi, ataupun salah seorang pada kita buat baik dengan mak je, ayah kita abaikan, tak boleh juga. Tak boleh juga. Kita sikit mak, ayah tinggal gitu je, tak boleh juga. Ataupun ayah mak kita tinggal gitu. Dengan mak dia tak sepala, tak suka. Dengan ayah best. Maka maknya dia tak nak dengar cakap, tak nak buat baik dengan mak dia pun tak boleh. Tak boleh, salah seorang tak boleh. Kena buat baik dua-dua. Okey, sambung Jadi kalau tak buat baik, sama ada mereka meninggal ataupun kita sendiri meninggal dunia, maka Allah kata masuk dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, Nabi kata, dan barang siapa yang disebut kepadanya dan dia tidak berselawat kepadaku, sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tak nak selawat, maka dia akan dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. 3 perkara yang membuat rahmat Allah jauh. Satu, bila tak dapat pengampunan daripada Allah, tak dapat rahmat Allah. Nombor 2, tak nak buat baik pada mak dan ayah, tak dapat rahmat Allah. Nombor 3, bila dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut tak nak berselawat, maka tak dapat rahmat Allah. Jadi kata Jibril alaihissalam, katakanlah wahai Muhammad, amin. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata amin. Ini boleh rujuk kitab
at-targhib wa at-tarhib. Okey, baik. Ada ulasan dalam tu. Sambung. Jadi kita nak cerita apakah intipati hadis tadi, semua orang dapat rasa tadi, dapat rasakan, ya Allah, yang pertama mesti orang yang bertemu dengan Ramadan tadi kalau tak dapat keampunan sia-sia. Nombor dua, kalau tak berlaku baik pada orang tua tadi, kalaulah meninggal sia-sia juga. Nombor tiga, kalau tak berselawat kat atas Nabi SAW, bila nama Nabi disebut, sia-sia juga. Jadi Nabi Adam sebenarnya seawal bila kita memohon keampunan Allah pada Allah Subhanahu Wa Taala tadi kan yang pertama kan, tak dapat keampunan tadi kan, Nabi Adam alaihissalam memanglah diturunkan ke bumi, tapi diturunkan dalam keadaan Allah sudah mengampunkan dosa-dosa Nabi Adam alaihissalam. Apakah dosa Nabi Adam alaihissalam? Langgar larangan Allah, dekati pohon khuldi tu kan. Jadi Nabi Adam bertaubat dengan sebab langgar larang, bukan membunuh pun tak ada kan. Jadi kita ni banyak larangan yang kita terlanggar. Maknanya kadang-kadang macam sengaja langgar. Bila sengaja tu maknanya masa tu kita tak waras. Betul kan? Jin kan sebut kan, dia kata dulu kita punya ketua dulu salah pertimbangan. Maknanya kita salah pertimbangan. Ketika kita melanggar tu, kita sudah salah pertimbangan. Manusia begitu, memang selalu salah pertimbangan. Maknanya kalau katakan manusia salah pertimbangan ni biasa, tapi jangan menjadi kebiasaan. Boleh faham salah pertimbangan tu biasa, tersilap maknanya. Kalau salah pertimbangan tersilap, tersilap itu biasa. Tapi jangan suka jadikan silap aja. Nanti kawan cakap, awak ni biasalah manusia kan silap. Betul dah tu. Tapi kalau kita asyik buat benda yang sama kan susah. Betul, kita kena ada azam. Azamnya kita kena buat. Bila buat, minta dengan Allah, cakap dengan Allah, dialog dengan Allah, ya Allah, saya ni berazam nak jadi baik, tolonglah ya Allah. Saya tak tahu macam mana nak jadi baik lagi ni. Pertama sekali kena duduk dalam circle yang baik. Ni circle yang baik lah ni, alhamdulillah. Orang tahu mamah ni untunglah yang berdekatan pun untung juga. Saya tak sebut kawasan tu kan. Kata Ustazah ni kami mari ni pada Puchong Utama ada. Seluruh warga Puchong lah ya. Alhamdulillah. Jadi duduk dalam circle yang baik yang bila kita bersama dengan mereka ni taklah buat benda-benda yang pelik-pelik macam itulah ya. Kena minta tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Baik. Nabi Adam AS, dia ajar kita doa. Kita selalu baca doa ni. Diam tak diam memang selalu baca. Apa doa dia? Rabbana zalamna. Bagus. Lagi, sambung lagi. Ujung dia diam dah. Wa tarhamna. Bagus. Saya bagi A+. Itu ya. Alhamdulillah, itu doa Nabi Adam alaihissalam yang Nabi Adam cakap, ya Tuhan kami telah zalim diri kami sendiri. Kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan engkau rahmatkan kami, tentulah kami menjadi orang yang rugi. Nabi Adam cakap gitu. Maknanya kat sini kau tak dapat keampunan, rugilah kami ya Allah. Nabi Adam ajar kita. So kita bacalah doa ni. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Banyak-banyak baca tak apa. Yang ni doa kita tahu. Bacalah doa ni. Keluar ni sekarang sepanjang perjalanan baca doa. Ya. Sebab kita nak minta ampun dengan Allah. Ini fasa keampunan, itu fasa yang kedua. Ada satu hari je lagi. Hari ni dengan esok kan. Lepas tu masuk fasa ketiga. Habis dah fasa keampunan ni dah habis. Kan? Ada 2 hari pagi ni, alhamdulillah ada solat tasbih hari ni, alhamdulillah. Kesempatan. Maknanya sebenarnya itu Allah yang lorongkan tu, bukan saja-saja tu. Bukan saja-saja. Mungkin hari ni kita ada hal lain, tapi kita cakap tak apa, saya nak pergi solat tasbih ni. Pasal keampunan tinggal 2 hari je lagi ni, ya Allah. Tiket tinggal 2 hari je tiket ni. Allah jual tiket ke syurga ni 2 hari je ni. Tinggal lagi 2 hari lah, banyak lagi hari sebelum tu. Jadi kita ni kejar pergi sana. Sini train sudah tutup. Sini terbuka dekat Taman Mas. Dapat beli tiket, dapat masuk, dapat solat ibadat begitu tadi. Apa rasa? Alhamdulillah. Saya pun tengok alhamdulillah, masya-Allah, komitmen tu kan. Hati tu dia bukan apa bila solat sunat tasbih ni dia ada rasa sesuatu. Kita solat betul, kita tak ada benda lain kita sebut.
tasbih banyak kan? Kita tasbih banyak tu, dengan kita rukuknya pun tasbih, i'tidal pun tasbih. Jadi sentiasa bertasbih. Kat situ pun hati kita pun dah diusik-usik, dah jentik-jentik begitu. Alhamdulillah, sambung. Berkenaan dengan Nabi Adam alaihissalam tadi tu, ya. Bila Nabi Adam bertaubat kepada Allah, tahu tak semua masa tu Nabi Adam umur dia berapa tahun? Siapa tahu? Siapa tahu? Dia baru jadi ustazah, duduk dalam syurga. Maksudnya macam belas-belasan remaja-remaja lah kot agaknya. Siapa kata remaja, angkat tangan? Tak berani ustazah. Tak berani kami nak angkat tangan. Kata Ibnu As-Sakir, ketika Nabi Adam alaihissalam bertaubat ni, masa itu umurnya sudah 60 tahun. Maknanya sudah 60 tahun dia hidup di syurga. Pernah tahu tak fakta ni? Pernah. Okey, 60 tahun Nabi Adam ni dah duduk kat syurga. Jadi masa berlaku ni Nabi Adam minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umur Nabi Adam 60 tahun ketika itu. Okey, umur Nabi Adam panjang, ya. Okey, saya tak ulas kat sini lah yang tu. Sambung. Jadi menurut Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Hikmah-Hikmah Puasa, Al-Ghazali dalam kitabnya Hikmah-Hikmah Puasa, dia sebut bahawa taubat Nabi Adam alaihissalam ini diterima oleh Allah pada tanggal, rasa-rasanya berapa hari bulan? Ini lagi parah soalan ni ustazah. Ustazah ni memang suka main tanya soalan, saya suka tanya. Saya suka kelas yang fizikal ni, saya suka tanya. Tapi jangan risau, jangan takut dan nervous, saya jawab. Okey. Dia pada satu Zulhijjah. Satu Zulhijjah ni bila? Sekarang ni bulan apa? Ramadan, pandai. Lepas Ramadan, Syawal. Lepas Syawal, Zulqaidah. Lepas Zulqaidah, bagus, tamam, A+ lagi. Baguslah orang sini. Okey. Jadi bulan Zulhijjah tu diampunkan oleh Allah 1 Zulhijjah. Dan hal ini diketahui daripada sabda Nabi SAW, yang maksudnya dia kata sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dengan mafhumnya hari pertama Zulhijjah adalah hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni Nabi Adam alaihi salam. Gitu. Ya, itu fakta lah. Kita boleh ambil sedikit sejarah tu. Oh, Masya Allah, ada tarikh-tarikhnya, Allah ampun. Kita bila tarikh kita ya? Kita harap-harap Ramadan ni, hujung ni dapatlah ampun ni. Dapatlah. Lepas tu kita kejar tiket ni. Tiket lagi 10 hari dia buka tiket keampunan nama dia. Kita pun beli tiket tu. Beli. Usaha nak juga dapatkan nak sampai ke destinasi keampunan tadi. Masya Allah. Alhamdulillah, mujahadah tu mudah Allah kira. Allah ambil kira tu. Allah tak pernah sia-siakan. Baik. Yang kita ingin bahaskan di sini ialah Nabi Adam alaihissalam ketika itu benar-benar nak mengharapkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Memang benar-benar harap dengan Allah, ya Allah ampunkan dosaku ya Allah. Sesuai dengan tajuk kita hari ini, keampunanmu ku pohon. Keampunan Allah ku pohon. Mengapa kita mesti dapatkan keampunan Allah? Kenapa? Sebab kalau kita dapat keampunan Allah, Allah akan bagi tanda-tanda seperti mana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 37 sampai ayat 38, yang mana tanda-tanda tersebut Allah sebutkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa dia tandanya? Nak dengar tak? Nak? Okey. Kata dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Baqarah ayat 37 sampai 38, maksudnya turunlah kamu dari syurga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, barang siapa mengikut petunjukku, tidak ada rasa takut. Satu, tanda-tanda dapat keampunan Allah ni, tidak ada rasa takut pada mereka. Maknanya dalam hati ni takut untuk Allah. Dalam COVID ni takut tak? Takut ni. Tengok orang pun takut. Ni pembawa. Jangan sampai macam tu. Okey. Takut kepada Allah. Kita berhati-hati pakai face mask tu, apa semua tu. Itu usaha, ya. Baik. Takut kepada Allah. Jadi bila
Allah kata dah mendapat keampunan Allah, Allah akan hilangkan rasa takut. Takut itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala saja. Nombor 2, mereka tidak bersedih hati. Ini surah Al-Baqarah ayat 37 sampai 38, boleh cek. Adapun orang-orang kafir yang dan mendustakan ayat-ayat Allah, ayat kami, kata mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal dalamnya. Jadi berbeza tak? Berbeza kalau orang beriman yang tadi yang Allah berikan keampunan. Kita dapat tanda 1, hilang rasa takut. Nombor 2, apa dia? Bagus, tidak ada rasa sedih. Sedih mengenangkan dosa itu bagus. Ni sedih tak bermasal-masal. Alah, tiba-tiba kenapa? Tahu tiba sedih hari ni. Sedih benar, Tengok dinding sedih. Tengok dapur sedih, kenapa? Tak tahu, tiba-tiba sedih ni bang, ya. Pelik sedihnya. Sedih sebab kenangkan dosa kita itu bagus. Itu sedih yang sangat bagus, Sedih tengok kasut koyak. Boleh sedih? Bolehlah sedih. Janganlah kata sedih langsung, Ustazah ni pelik sungguhlah. Sedih pula tengok kasut ni koyak. Sayang kasut ni. Kan ni pemberian ni. Itu lain ceritalah. Itu sedih menghargai lain. Jadi kita nak faham kat sini sedih yang tak apa-apa sedih tu, yang tak bermanfaat. Sedih yang tak bermanfaat langsung sedih. Sebenarnya kalau ikutkan sedih kepada kehilangan harta benda pun tak bagus juga, ya. Apa terdampar apa sedih benar nak pun hilang kasut, hilang semua hilang kereta, hilang kasut, semua hilang. Semua hilang, benda-benda dunia tu hilang, dia rasa macam sedih sangat. Kan? Jangan terlalu sedih. Sedih biasa-biasa tu sedih memang perlu, memang sikap semula jadi manusia. Suka sedih bila kehilangan sesuatu. Tapi sedihlah bila kehilangan Allah dalam hati dia. Sebut nama Allah tak berasa. Sebut nama mana tak ada Allah lah tu. Dah kurang. Nak hilang. Nak hilang sikit. Jadi bila sampai masa tak sebut nama Allah pun tak apa. Sedih tak kalau macam tu? Sedih tak bila dengar azan berkumandang ramai orang buat tak tahu je? Sedih. Bertepuk tampar lagi, jerit-jerit lagi. Sedih. Jadi sebenarnya masya-Allah, yang sedih itulah yang begitu, yang sedih yang kan maknanya nak mengenangkan diri ni dengan dosa dan apa semua tu, yang itu sedih yang paling bagus. Sedih yang tadi meraban tadi tolong kita reducekan. Gitulah. Keluar bahasa meraban ni. Okey, sambung. Dan Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin As-Suyuti mengutip riwayat bahawa sebelum memanjatkan doa tadi Nabi Adam tadi, sebelum Nabi Adam tadi panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Rabbana zalamna anfusana tu kan, Nabi Adam ini bertawasul dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Adam tadi bermunajat, ya Allah, jika aku memohon kepadamu dengan nama Muhammad, apakah engkau sudi mengampunkan aku? Ini Jalaluddin As-Suyuti menyebut. Jadi Allah menjawab, Allah tanya Adam, siapa Muhammad? Adam kata, maha suci engkau, ketika engkau ciptakan aku memandangkan macam mana? Aku tengadahkan muka aku macam terdongak wajah aku menghadap arasy-Mu. Maha suci engkau ya Allah, ketika engkau menciptakan aku, muka aku ni aku tengadah ke atas memandang arasy-Mu, dia kata, dan di sana tertulisnya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu. Maka aku tahu bahawa tak ada seorang pun yang lebih tinggi darjatnya di sisi-Mu ya Allah, kecuali dia yang namanya bersanding duduk dengan nama-Mu. Nama kita tak ada sanding dengan nama aulia, tak ada kan? Ni nama Nabi sanding dengan nama Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maknanya mulialah Muhammad tu. Jadi Allah pun jawab, hai Adam, dia adalah Nabi terakhir dari keturunanmu, manusia, keturunan manusia, keturunanmu engkau wahai Adam. Jadi jika bukan kerana dia, aku tidak akan menciptakanmu. Bukan kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak akan menciptakan engkau wahai Adam. Masya-Allah. Allahu Akbar. Jadi kita apa pengajarannya daripada riwayat daripada Jalaluddin As-Suyuti tadi tu, dia mengutip riwayat tadi tu, apa pengajarannya? Pengajarannya ialah perbanyakkanlah kita ini berdoa dan sebutlah, perbanyakkanlah selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu kalau kita tengok kita nak tahnik
bayi yang lahir tu, atau kita nak doakan bayi yang lahir tu, Allahumma fsah lisanahu liqiraatil Qur'ani wal hadithi bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Boleh baca ke anak kecil. Ni mungkin ada yang ramai nak beranak kecil lagi, boleh baca, nanti dapat anak baca. Cucu silap cakap. Okey, ya. Baca doa tu. Allahumma fsah lisanahu kalau lelaki. Kalau perempuan, Allahumma fsah lisanaha liqiraatil Quran wal hadithi bi barakati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut nama Nabi tu. Kita kata mafsah, afsah ni maknanya fasihkan lisan dia membaca Quran dan juga hadis berkat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa tadi tu kan, kita mula dengan puji Allah, alhamdulillah, kemudian kita selawat atas Nabi kan. Masya-Allah begitu. Allah suka. Ya. Baca yang mana tadi tu? Yang tu kalau tahnik cantik baca. Masa tahnik. Kalau tak tahnik baca hembuskan di ubun-ubun dia. Bagus juga. Gitu. Ya. Okey, nampak macam ada Chan tu. Senyum-senyum tu adalah tu. Okey. Sambung Sebab tu kalau kita ni perasan masa kita tarawih setiap 2 rakaat tu kan, fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah, la ilaha illallah, lahul mulk, Allahumma salli ala Muhammad. Perasan tak? Masya Allah. Bila kita bertarawih setiap 2 rakaat, mesti kita akan sebut nama puji Allah, kita sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat atas Nabi. Jadi 2, 1 istighfar dengan sebut nama Allah, istighfar, astaghfirullahalazim. Satu lagi selawat. 2 ni jadi amalan. 2 jadi amalan. Buat berapa ribu kali, banyak dapat satu hari itu bagus. Dan kita tahu dah kan, cara-caranya jangan macam astagfirullah. Dah lain jadi sebutan dah. Dia sebut tu. Yang kawan dia dengar sebelah tadi pula astagfirullah, cantik. Yang kedua sebutannya dah macam lain sikit. Yang ke-100 lain terus. Dia astaghfirullah. Macam tadi kan kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kan? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kan? Sebab tu tadi kita baca slow-slow. Nak kenapa? Nak memaknai sebutan kita tu, nak memaknai sebutan. Bukan nak laju siap. Lambat nampak ni. Ustazah, hari ni kita express sikit. Tak ada. Tapi memang alhamdulillah sepanjang buat solat tasbih di mana-mana pun tak pernah orang kata Ustazah hari ni cepat sikit ni. Saya tak boleh lambat-lambat ni. Tak pernah lagi. Semua nak lambat-lambat. Malah kalau laju ditegur pula, Ustazah laju sangat lagi, tak best. Kami kurang penghayatan. Bagus tu. Alhamdulillah. Sambung. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 186 ni, saya suka kongsi, suka share. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Kalau di Masjidil Aqsa kan, setiap 2 rakaat memang imam akan baca ni. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Nanti semua makmum ikut. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Setiap 2 rakaat sebut. Kat sana buat 20 rakaat, maknanya kita sebut 10 kali benda tu kan. Masya-Allah. Apa maksud dia? Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan maksudnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku Muhammad, wahai Muhammad, apabila hamba-hamba aku ni, kita semua hamba Allah ni tanya tanya kepadamu, tanya tentang akulah. Maka jawablah bahawasanya aku adalah dekat. Baik. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa bila dia memohon kepada aku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Allah kata, mudah je cara Allah. Mudah kan? Mudah. Allah kata tak ada sediakan 3 tong hati gajah. Tak ada. Hanya Allah kata, doa aja pada aku. Baik. Nak terangkan sikit. Bila Allah kata, kita perhatikan perkataan
Wa idza. Wa idza kat sini bukan maksud apabila. Kalau kita belajar bahasa Arab, idza maksudnya apabila kan, jika kan. Tak, bukan itu maksud dia. Bukan setakat itu. Maksudnya bila sebut wa idza tu, dia membawa maksud ketika bila pun. Ketika apa pun. Gitu maksud dia. Wa idza kat situ maksudnya ketika apa pun, ketika keadaan mana pun. Dia kata ketika keadaan mana pun hamba aku tanya tentang aku, ya. Allah kata, aku ada, aku dekat. Dekat sini kata anni ni, Allah tak kata ana, kata anni, tentang aku, kan. Jadi bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak terangkan pada kita, ya, mungkin dalam bahasa mudah bahasa Melayu ni, Allah menggunakan perkataan anni bukan anna, ya, bukan anna. Seperti kebanyakan ayat yang lain, ayat ni special. Allah kata anni, ya. Fa inni qarib, maka sungguh aku dekat. Itu maksud dia. Sungguh aku dekat sangat ni. Baik. Kita kalau ikat tali kasut dengan kasut tu dekat tak? Allah lagi dekat daripada tali kasut dengan kasut tu. Allah lebih dekat pada tu. Allah ada dalam segenap diri kita. Begitu, dalam hati kita, dalam setiap nafas kita. Sebab tu Khallaj kan dia kata ana Allah. Bukan dengan aku dia tu Allah. Dia dah apa namanya? Dia apa namanya dah sebati dah dengan nama Allah tu. Faham okey. Sambung. Jadi perasan tak kat situ Allah tak sebut faqala, kan, wa idza sa'alaka ibadi, wahai Muhammad, bila hamba aku bertanya tentang aku, Allah tak cakap itu faqala, kan, tak cakap kan? Faqala, kan? Allah tak kata maka engkau katakanlah wahai Muhammad. Tak, Allah tak kata gitu. Allah terus sebut fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat. Dia tak suruh Nabi katakanlah, tak. Maknanya Allah sendiri yang mengaku, kalau tanya pasal aku dekat. Dekat tadi tu lebih dekat daripada tali kasut yang ikat kasut. Dekat tadi tu lebih dekat daripada Adam dan Hawa. Okey. Romeo and Juliet. Okey. Dekat tadi tu lebih dekat daripada pasangan anda semua. Abe ke abe, yang patah timur abe. Kalau yang utara apa? Abang. Yang selatan? Darling. Oh, okey. Maknanya ceritanya dekat daripada segala yang disebutkan tadi tu. Allah lagi dekat daripada tu. Tak kira Abel punya dekatan kita pun tak ada, tak dekat. Allah lagi dekat, gitulah nak ceritanya. Allah kata, Allah nak tekankan, nak tegaskan, kalau hamba aku tanya tentang aku ni dekat sangat. Jadi sebab itulah Allah menyebut bila dekat dia tu dengan hamba tu tanpa menyebut kriteria tertentu. Allah tak sebut dah. Allah kata aku dekat. Maka datanglah kepada Allah sekalipun apa namanya dengan doa. Kan doa kan, tak payah buat benda doa. Tak ada kita doa sungguh-sungguh ni, ya Allah. Nak minta ampun ni. Nak minta duit tu lain hari lah. So hari kita doa tu nak minta ampun dulu. Dah dapat ampun macam-macam Allah bagi. Kan kalau dengan majikan, kan majikan dah sayang. Majikan bagi macam-macam tak? Gitu. Kalau suami dah sayang, dia bagi macam-macam tak? Belum tentu tu dah. Ikut kemampuan lah Ustazah, maksud saya. Okey, betul lah tu. Tapi Allah ni, kalau Allah dah sayang, dia boleh bagi semua tanpa batasan. Sebab Allah maha kaya. Innallaha ghaniyun. Allah kaya, bukan raya, kaya. Allah kaya. Dan kekayaan Allah itu tidak terusik sikit pun bila dia bagi semua hamba dia kaya. Maknanya sekarang kita nak raih dulu keampunan dia. Dah raih keampunan, dah dapat keampunan, dapatlah benda-benda lain gitu. Faham Allahumma salli Muhammad. Dan inti dari berdoa dengan Allah tadi adalah cara kita komunikasi dengan Allah. Cakaplah maknanya.
Nak kena cakap-cakap dengan Allah ni. Allah suka kita cakap dengan dia. Sikit-sikit cakap, ya Allah penat hari ni. Cakap dengan Allah. Jangan penat cari orang. Penat cari handphone. Oi penat hari ni. Penat lah hari ni. Hang tak penat ke? Aduh wei. Tengok. Penat cakap dengan Allah, ya Allah penat ya Allah, tolonglah bagi tenaga lebih ya Allah. Ya Allah letih ya Allah, letih ni nak baring kejap ya Allah. Banyakkan komunikasi dengan Allah. Berdoalah. Doa, kena doa ni, doa dengan doa yang kita mengerti. Maksudnya apa? Yang kita tahu. Janganlah doa hafal aja. Allahumma atmim lana nurana. Lagi? Hafal dah kan? Allahumma atmim lana nurana. Lagi? Waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Bagus. Kita doa tu, apa maksud itu saya dah bagikan? Betul? Ataupun Rabbana asmim lana. Saya bagi dah dia punya maksud dia sekali. Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan limpahkanlah keampunan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas setiap sesuatu dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih dari sekalian yang mengasihani. Gitu maksud dia. Nak ceritanya, Masya Allah, kenapa kita doa Allahumma atmim lana nurana? Kenapa? Ya Allah, sempurnakanlah bagi kami cahaya. Cahaya apa? Cahaya petunjuk, ya satu. Tapi ada lagi satu cahaya yang sangat kita nak guna ni. Masa bila? Masa titian sirat. Saya pernah cerita kat tempat lain. Titian sirat ni dia merentasi apa? Lautan? Bukan. Daratan? Bukan lagi? Neraka. Bagus. Titian sirat ni dia rentah atas ni. Dia tahu rentah atas neraka. Bawah tu neraka. Maknanya kalau jatuh, jatuh dalam tu lah, dalam neraka tadi jatuh. Ngeri tak? Ngeri ya. Jambatan situ lebar tak apa. Apa? Titian sirat tu kecil, tak tahu macam mana halusnya, Masya Allah. Macam-macam lah dia punya apa namanya perumpamaan titian sirat tu. Kita tak nak tahu lah yang tu. Bukan tu tak nak tahu, tak nak cerita hari ni yang tu. Tak nak ceritanya hari ni betapa susahnya nak titian siratul mustaqim itu memerlukan kepada cahaya. Gelap kan? Neraka gelap ke terang? Surah An-Nur terang ke gelap? Mujur cepat jawab. Tadi macam gelap-gelap kan, surah An-Nur pun dia kata gelap juga. Jenuh. Okey. Gelap di neraka tadi, cuba bayang kejap je, tak lama, saya suruh bayang kejap je. Malam gelap, kita nak lalu titinya bukan titi jambatan yang besar tu, titi yang sikit je tu. Pernah tak pergi test motor? Pernah, bagus. Pergi test motor, nak lulus lesen tu kan kena titi kan, bawa atas titi tu kan. Bayangkan titi tu lah. Titi tu besar, tak kecil mana, tapi bolehlah titi tu letak dalam malam yang gelap. Okey, bayang? Okey, dah bayang dah? Cukup? Okey. Jadi sekarang kita nak mula nak naik atas titi ni. Torchlight tak ada, handphone pun tak ada ya. Kalau saya kata tak ada torchlight kan kita orang ada handphone susah. Buka torchlight handphone. Tak ada. Ni torchlight tak handphone tak ada, semua tak ada cahaya langsung ni. Nak titi boleh ke tidak? Bawah ni ke awam ni? Bawah ni. Boleh ke tak boleh? Tak boleh lah. Kena ada cahaya nampak titi tu. Kalau cahaya sama-sama, nak titi laju ke titi tu perlahan? Perlahan, betul. Begitu semangat jawab dia. Kalau cahaya sama-sama, dapat cahaya mana sama-samanya? Alhamdulillah ada sikit cahaya. Nak pergerakan tu kita punyalah perlahan. Kalau cahayanya terang, laju tak? Laju. Titian siratul mustaqim begitu juga. Bawahnya neraka gelap gelita, ya Allah. Nak meniti ni kena ada cahaya yang banyak. Cahaya tu datangnya daripada tubuh badan. Nanti hari lain nanti kita akan tarjihkan apakah cahaya badan kita bercahaya tu. Salah satu amal ibadat kita lah. Ni kita minta ni, Allahumma atmim lana nurana, sempurnakan bagi kami cahaya. Kan?
Ada orang meniti titian Siratul Mustaqim sepantas kilat. Ada orang meniti titian Siratul Mustaqim macam dia menunggang kuda. Nampak? Jadi ada banyak gaya, banyak versi. So kita nak gaya mana? Sepantas kilat. Jadi pastikan cahayanya penuh. Masya Allah gitu. Ada orang yang dia punya cahaya datang pada ujung ibu jari kaki dia sahaja. Daripada yang bercahaya ni kat ujung ibu jari je. Macam mana nak melintas? Takut tak? Takut. Kalau tak takut, bayang tadi macam tadi tu, nak minta balik rumah, kena lalu titi tu. Bawah tu mak air besarnya parit ni, kalau jatuh ni besok memang orang tak jumpa cari ni. Jadi bayang kita nak titi nak balik rumah kita macam tu, ni titi nak pergi syurga. Kalau tak dapat titi tu masuk neraka. Kan? Jadi kita minta tadi Allahumma atmim lana nurana. Okey. Kalau tak lagi nanti saya bagi doa tu baca sebelum bagi salam tadi apa cerita ni Ustazah? Kami tak tahu apa cerita baca je ni. Okey. Kita dah terangkan. Okey, alhamdulillah. Jadi Allahumma salli Muhammad, saya bawa sikitlah. Ketika saya berkesempatan ada di Palestin pada 2017. 10 malam terakhir Ramadan. Bertarawih dekat sana. Ya. Masya Allah, setiap 2 rakaat kan imam akan cakap tadi kan, wa idza sa'alaka ibadi, dia punya suara dia Masya Allah, ani dia kata, so kita dengar ya Allah, terasa bahawa kita memang kita solat ni memang kita nak tolong Allah, pandanglah saya ni Allah, nak minta tolong sangat dengan Allah ni Allah, gitu. Dia punya perasaan tu susahlah nak gambar, sampai sekarang teringat lagi cara kita pelaksanaan kat sana tu, Masya Allah. Suka kita gambarkan, memang luar biasa, sungguh luar biasa. Baik, sebenarnya kita ni yang kita nak beri keutamaan ialah Allah Subhanahu Wa Taala akan beri keampunan kepada sesiapa yang meminta ampun. Sesiapa yang minta ampun, Allah akan berikan keampunan. Kita mesti minta sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab kita pendosa. Kita pendosa bukan sebab kita tanggung dosa Nabi Adam alaihissalam, bukan. Never. Itu adalah pendapat dan juga fahaman orang-orang Kristian, kan, yang salib semua tu. Okey, kita bukan gitu. Kita ni pendosa sebab diri kita sendiri. Kita buat dosa, kita tahu banyak mana kita punya dosa. Kadang-kadang kita pun tak tahu banyak mana, terlalu banyak, kan, tapi Allah tahu. Allah tahu dosa kita. Tak terhitung dosa kita, maka kita kena minta ampun selalu. Minta ampun sama ya Allah. Sekejap istighfar, sekejap istighfar. Angkat senduk istighfar. Pegang cawan istighfar. Kan bagus itu kan? Sehingga nak marah anak, astaghfirullahalazim. Tambah sikit ujung, innallaha ma'as sabirin. Okey, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang sabar. Nak pujuk hati jangan marah, gitu nah. Baik, Allahumma salli Muhammad. Dan kita, kalau kita perhatikan, memanglah kita ni melalui Ramadan berfasa-fasa masa kecil sampai besar. Perasan tak? Okey, kalau kita lalui Ramadan masa kecil dulu, apa yang kita kejar bila masuk Ramadan? Apa yang kita nak sangat? Makan, betul. Lagi? Macam meriah-meriah gitu, main-main kat masjid dengan kawan bunga api. Yang tu kita tunggu kan, awal 1 Ramadan dah main bunga api dah. Punya dah semangat, Masya Allah. Lagi-lagi kita tunggu apa lagi? Tunggu baju raya. Kejap-kejap tengok mak kita jahit. Tak siap lagi. Besok tengok lagi kan. Lalah pagi raya baru siap kan. Perasaan itu pun disebabkan lebihan-lebihan baju-baju orang tempah. Kain tu tadi lebih-lebih tu, jadilah cantum-cantum, jadilah baju raya kita. Bedah kata tu. Lagi apa kita kalau masa kecil dulu nak tunggu puasa, nak tunggu raya, nak tunggu kuih raya. Kuih raya. Masa tu kalau nak makan kuih raya, kena tunggu raya baru ada kuih raya. Tapi sekarang ni kuih raya ada di mana-mana. Tak ada. Sebagaimana banyak jalan raya, begitulah kuih raya ada di mana-mana saja. Dan satu lagi, nak duit raya. Sebab itu kita punya Ramadan dulu sebab tak sabar nak raya. Sekarang ni ada tak kita tak sabar nak raya ke? Janganlah tanya soalan tu ya. Tapi beza dengan kita punya Ramadan kecil dulu kan lain. Jadi puasa kita masa kecil, Ramadan kita masa kecil kan lain. Jadi kita dah besar panjang lagi, tua bangka, dah bangka renta pula ya. Tak kisahlah macam ni. Tapi kita punya tahap umur sekarang ni, kita punya puasa Ramadan kita dah lebih kepada
nakkan makna ibadah bagus, nak bermakna, nak Ramadan tu bermakna, nak pastikan kita benar-benar puas hati dengan prestasi Ramadan kita hari ni. Dah puas hati dah 19 hari ni? Ada yang dah puas hati dengan prestasi? Alhamdulillah, separuh Alhamdulillah. Maknanya kita dia tahu dah. Okey, saya dah dan ni dah Ustazah. Pada awal itu dah beli dah tiket-tiket. Mana ada tempat yang ada solat tasbih, saya dah beli tiketnya. Solat tarawih pun saya dah booking pada awal. Malam pertama Ramadan saya dah booking tiket tarawih. Booking lah tu. Beli tiket 30 hari kan? Tak termasuk hari-hari yang dikecualikan. Okay, faham Jadi Masya Allah itu adalah cara kita untuk meningkatkan prestasi Ramadan kali ini. Maknanya kita telah buat semaksimal mungkin untuk dapat Ramadan yang terbaik, dapat keampunan pada Allah. Dia macam exam lah. Kita buat sungguh-sungguh ni, beri berjaga malam sengkang mata, tak tahu biji mancis tak tahu lah. Bersengkang mata tu kan. Bersengkang mata, makan sikit je, tidur banyak. Betul? Salah Betul tak? Makan sikit, tidur pun sikit, semua sikit ya. Masya Allah, nakkan baca buku banyak, mujahadahnya, struggle-nya, nakkan result yang bagus. Begitulah kita ni dalam Ramadan ni, Masya Allah, bersusah payah kita ni daripada sahur tadi, mungkin tak, yang memang kita tak tidur lagi kan. Sambung lagi dengan solat, sambung lagi dengan tazkirah, dengan menyampah sudah ya, sambung lagi, punyalah lama ni Masya Allah kita ni nak nak pastikan prestasi kita the best tahun ni. Dan begitu juga kalau kita sambut hari raya ya, Masya Allah, sambutlah dengan apa yang Allah nak. Meraihkan kemenangan kita tadi, fasa rahmat, keampunan dan pembebasan daripada api neraka tadi, kita dapat memanai tadi tu. Betul yang kita sambut dengan rasa syukur, bukan lompat-lompat. Yeay, raya. Okay. Jadi sebenarnya saya kongsi sikit juga pengalaman berhari raya di Masjidil Aqsa. Okey, Masya Allah. Di Masjidil Aqsa masa tu seawal dia dah bagi tahu masa malam nak hari raya tu, dia bagi taklimat dah. Esok datang subuh atau sebelum subuh datang dah siap pakai baju raya, kalau pakai baju raya, pakai lawa, dah siap mandi, siap semua pergi solat subuh. Dah siap solat subuh, kita ni bertakbir seperti mana hadis Nabi SAW, bertakbir sehingga terangkatnya matahari. Kemudian kita solat sunnah hari raya. Itulah pengalaman, Masya Allah. Masa kita duduk takbir tu, nanti kurma akan ada orang jalan kurma sekadar alas perut. Nanti siap dia bagi air kosong untuk kita minum. Dan kita lepas tu bertakbir sampai terangkat matahari ni. Kalau kata wuduk dah batal, kita ambil wuduk dan terus solat hari raya Idul Fitri. Berbezalah kadang-kadang budaya kita kan. Bila mandinya dah cerah, okey, baru tu kejap nak mandi, makan ketupat rendang dulu tak salah, boleh je makan, tapi buatlah awal. Maksudnya persediaan mula tu dengan tadi subuh tadi. Tapi sebenarnya awal lagi pada itu, banyak ulama-ulama menulis pada malam hari raya Idul Fitri paling bagus tahajud. Paling bagus tahajud. Masa tu Allah nak kabulkan permintaan kita. Boleh buat bangun insya-Allah. Okey, sambung. Jadi sebagai kesimpulannya, tazkirah dah lebih dah ni ya. Bulan Ramadan yang kita lalui ini bulan yang penuh keberkatan. Bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bukan ada pada sepanjang tahun, hanya ada satu bulan saja. Sebelah bulan lain lagi bukan Ramadan. Kalau kita tahulah kebaikan yang ada pada bulan Ramadan ni, kita akan minta sepanjang tahun itu Ramadan. Begitu rasa macam tak puas. Ya Allah, boleh tak kalau Ramadan satu bulan, selang Ramadan lagi, selang Ramadan lagi. Bagi orang beriman dia gitu. Bagi orang yang munafik, dia susah hati bila Ramadan datang. Kenapa? Kedai tutup, macam tak meriah aja ya. Tu gitu takut. Tapi hari ni alhamdulillah ramai orang suka dengan Ramadan. Alhamdulillah ya. Jadi 19 Ramadan hari ni, dan ada bagi hari lagi beberapa hari, dan macam lebih kurang 11 hari berbaki, dan kita rebut juga 10 malam terakhir. Dan fasa ini jangan disisirkan, ada 2 lagi hari, tiket terbuka lagi untuk 2 hari.
Masya Allah, jangan surrender, jangan putus asa di tengah-tengah ini. Jom kita pakat-pakat raih, jom kita pakat-pakat jarah segala pahala dan kelebihan pada bulan Ramadan ini. Sebab apa? Sebab ini adalah bekalan untuk melalui 11 bulan akan datang. 11 bulan akan datang, kita nak bawa bekalan ni. Nak jadi seseorang dalam Ramadan ni, nak keluar pada madrasah Ramadan, nak jadi seseorang, nak jadi somebody. Dan pergi training kan, kita hantar anak kita pergi training, hantar balik kan, tengok balik, ya Allah anak lain, kita seronok tengok anak kita dengan bangun paginya, senang pergi subuh jadi imam, seronok kita. Ibaratkan diri kita gitu, kita masuk training ni, sebulan training ni, kita keluar pada Ramadan, begitulah kita bawa untuk 11 bulan akan datang, untuk jumpa dengan Ramadan akan datang lagi, kalaulah berkesempatan. Jadi akhirnya semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita taufik dan hidayah dalam setiap perbuatan kita yang kita lakukan. Semoga Allah sudi terima kita ni. Semoga Allah sudi nak submit nama kita dalam list ahli syurga. InsyaAllah. Baik, kita wakaf dulu dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'alimna farudduhu ilaina 'inda hajatana ilahi. Allahumma rabbana hab lana minas salihin wal faizin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, kami mohon keampunan darimu ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Kami mengaku akan segala dosa-dosa kami ya Allah. Kami serahkan keampunan kepadamu ya Allah untuk diberikan kepada kami ya Allah. Kami redha dengan segala apa yang telah engkau kurniakan kepada kami ya Allah, dan kami memohon keampunan dengan sesungguhnya daripada hati kami, dari lubuk hati kami yang paling dalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal qabr wa qina adzabal mahsyar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.